Jadi Arab Quraisy ni tuan-tuan, bila kena sekat gandum, tak ada makanan, dia sanggup tulis surat kepada Muhammad. Nabi Muhammad, dia tulis surat kepada Nabi Muhammad untuk Sumamah jangan sekat bijiring sampai ke kota Mekah. Dengan alasan dikata bila orang Islam berperang dengan orang kafir musyrikin, orang Islam dah banyak dah bunuh ayah-ayah kepada budak-budak di kota Mekah. Dan takkanlah orang Islam nak bagi anak-anak dekat kota Mekah lapar lagi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat sirah Nabi, Nabi Muhammad ni pada dekat Mekah dulu, pada waktu awal penyebaran agama Islam, 3 tahun Nabi diboikot. Bukan setakat Nabi sahaja, seluruh keluarga Nabi. Abdul Muttalib ini diboikot oleh kafir musyrikin Mekah, tak boleh membeli apa-apa barangan di Mekah. 3 tahun tuan-tuan. Kalau Nabi nak balas dendam ni, Nabi koyak je surat ni. Tetapi akhirnya Nabi pun mengirimkan surat kepada Sumamah agar menghantar gandum kepada kota Mekah. Maka Nabi pun menghantarlah Sumamah pun menghantarlah gandum ke kota Mekah dan memenuhi keperluan keperluan masyarakat kota Mekah pada waktu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita semua redha Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Wa bil islami dina, dan Islam itu agama kita. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad itu merupakan rasul dan utusan bagi kita semua. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, Al-Fadil, Tuan Imam dan seterusnya, para Bilal dan semua ahli jawatan kuasa Masjid Tariq Ziyad, dan dimuliakan tuan-tuan para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang sanggup menunggu waktu solat berjemaah Isyak. Sama-sama kita duduk di majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ni, sesiapa yang duduk pada majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perjalanannya ke syurga. Kita biasa dengar kalau kita memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita. Dia dalam satu hadis tu, sekiranya kamu memudahkan urusan hamba Allah, maka pada hari akhirat Allah akan memudahkan urusan kamu pada hari akhirat. Siapa yang membuang kesulitan manusia di dunia, maka Allah akan mencabut kesulitan kita pada hari akhirat. Dan yang terakhir Nabi sebut dalam hadis ini adalah, sekiranya kamu menempuh satu jalan mendengar ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kamu menuju ke syurga. Jadi alhamdulillah tuan-tuan berada di dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan mendapat sedikit sebanyak input daripada perkongsian saya pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tanpa melengah masa, kita terus sambung kitab kita Suwarun min Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Bashar, yang mana menulis beberapa orang sahabat di dalam kitabnya Suwarun min Hayatus Sahabah. Antara sahabat yang ada mungkin kita kenal, dan ada mungkin juga kita tak kenal langsung nama dia. Nama dia pun kita tak pernah sebut pun. Hari ini kita masuk kepada, sebelum ni kita dah masuk kisah Al-Barra ibnu Malik, iaitu abang kepada Anas bin Malik, iaitu seorang pejuang Islam yang sangat berani, yang berperang menentang Nabi palsu. Hari ini kita masuk sahabat yang ketujuh, iaitu Sumamah bin Utsal.
Sumamah bin Utsal ni siapa? Sumamah bin Utsal ni adalah seorang raja di kalangan raja Arab. Dulu raja Arab ni bukan Arab Saudi saja dak, dia banyak pecahan. Antaranya Hanaf. Hanaf ni adalah suku kaum daripada Sumamah bin Utsal. Dia adalah raja bagi golongan dia. Maka pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memperluaskan dakwahnya. Kita tahu dah sebelum ni kita dah belajar pada kisah seorang sahabat yang hantar surat ke Rom dengan Parsi kan. Dan tidak terlepas juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menulis surat kepada siapa? Menulis surat kepada raja-raja Arab. Antara yang dapat surat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sumamah bin Utsal. Pada waktu itu dia adalah raja bagi golongan Al-Hanafi. Bukan mazhab Hanaf, tapi Hanafi ini adalah golongan dia. Dan ada kisah yang menarik berkenaan dengan Sumamah bin Utsal ni, dia raja Arab ni. Sebab apa dia ada buat boikot kepada Arab Saudi, boikot kepada Mekah pada waktu tu. Jadi kita boleh tengok bagaimana bila orang Islam memegang kuasa ekonomi, maka boleh buat sekatan ekonomi kepada orang yang menentang Islam. Kita boleh tengok kisah Sumamah bin Utsal. Bila Sumamah bin Utsal dia dapat surat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sumamah bin Utsal baca, maka Sumamah bin Utsal ni terus menghalau utusan yang menghantar surat kepada Nabi daripada Nabi, dan dia halau utusan tersebut. Dan dia pada masa Nabi menghantar surat tersebut, dari situlah dia mula membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membenci seluruh orang Islam. Jadi bermula daripada tu dia buat pakatan. Dia bincang dengan pembesar dia bincang dengan setiausaha dia bincang dengan bendahari dia untuk plan nak bunuh Nabi Muhammad. Satu rancangan nak bunuh Nabi Muhammad. Tetapi pak saudara dia marah. Pak saudara dia kata, kita ni janganlah memulakan peperangan sama-sama Arab. Jadi pak saudara dia tegur, menyebabkan Sumamah bin Utsal ni kata, okey tak apa, tak payah berperang lagi, tak payah bunuh Nabi Muhammad. Tapi walaupun dia tak bunuh Nabi Muhammad, perkara yang Sumamah bin Utsal buat ni tuan-tuan adalah dia sangat benci dengan Nabi Muhammad. Dan bila orang sebut pasal Madinah, dia benci Madinah. Kalau orang sebut pasal Yasrib, pada waktu tu orang-orang di Yasrib, orang-orang di Madinah, maka dia sangat benci dengan orang Madinah. Apa dia buat? Bila ada pedagang-pedagang dari Madinah lalu di tempat dia, maka dia ambil, dia bunuh orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia bunuh, pada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghalalkan darah Sumamah bin Utsal sebab dia bunuh para sahabat Nabi ketika berjalan di tempat dia. Sumamah kata, kalau ada orang daripada Madinah datang ke tempat kita, tangkap, maka bunuhlah dia kerana dia adalah pengikut Muhammad. Maka bermula daripada situlah Sumamah telah membunuh beberapa orang sahabat. Dan pada satu ketika Sumamah ni tuan-tuan nak melakukan umrah. Jadi dia berangkat daripada Yamamah ke Mekah. Jadi tuan-tuan tahulah bila saya sebut Yamamah, apa yang ada kat Yamamah. Yamamah ini adalah nabi palsu yang kita cerita sebelum ni. Sebab tu bila kita cerita berkenaan dengan para sahabat ni, bila kita baca kisah seorang ni, dia ada kaitan dengan kisah-kisah sebelum ni. Maka Sumamah bin Utsal ni adalah kaum daripada orang yang mengaku nabi palsu tu. Dekat Yamamah lah. Maka suatu ketika Sumamah bin Utsal mahu melakukan umrah. Dia berangkat daripada Yamamah menuju ke Mekah. Dia berniat untuk melakukan tawaf di Kaabah serta menyembelih binatang korban untuk berhala. Inilah tuan-tuan hikmah Islam datang kepada kita. Bila dulu orang-orang luar daripada Mekah, orang yang menyembah bahala, yang tak masuk, tidak menyembah Allah, dia datang ke Mekah buat umrah juga. Tetapi tawaf dia tu adalah untuk berhala, dan binatang korban yang sembelih depan berhala itu dijadikan hadiah kepada berhala.
Maka di tengah perjalanan, waktu perjalanan dia nak pergi ke Mekah, maka dia telah berjumpa dengan satu kumpulan orang Islam. Satu kumpulan orang Islam, sahabat Nabi sedang membuat rondaan. Nabi ni, bila Nabi dah memerintah Madinah, Nabi akan lantik beberapa orang sahabat menjadi sariyah. Sariyah ni adalah pengawal sempadan. Pengawal sempadan untuk jaga sempadan Madinah. Tiba-tiba Sumamah bin Usal ni dia lalu di sempadan Madinah dan berjaya ditangkap oleh beberapa orang sahabat, diikat dan dibawa balik ke Madinah. Maka Sumamah bin Usal ni dibawa balik ke Madinah, diikat oleh sahabat. Maka Sumamah bawa ke mana? Bawa di masjid. Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah, Masjid Nabawi tu boleh tanya mutawif. Kat mana Sumamah bin Usal ikat, kalau hak mutawif, hak belajar sirah lah. Dia akan tahu kat mana Sumamah bin Usal diikat, kat mana biasa kalau tawanan Islam ditangkap, kat mana orang Islam letak. Dekat masjid bucu mana dia letak. Boleh tanya. Kat mana tiang hak selalu Nabi bersandar? Dekat mana? Boleh tanya. Pun lepas kat pergi umrah lah lepas ni. Nak tanya pasal tiang tak? Jadi, boleh tanya mutawif kat mana bila duduk di masjid, tanya kat mana pada sirah dulu Nabi meletakkan para tawanan. Bila Nabi tangkap tawanan, kat mana Nabi letak. Dan kat mana tempat tiang yang Nabi banyak bersandar. Boleh tanya mutawif lepas ni. Maka Sumamah dibawa ke Madinah untuk tujuan keselamatan. Dia telah diikat pada salah satu tiang di masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid dan mahu memasuki masjid, baginda melihat Sumamah yang sedang diikat. Jadi tuan-tuan, agak-agak Rasulullah kenal tak Sumamah ni? Jadi nak jadi pemimpin ni tuan-tuan, satu benda kalau kita nak jadi pemimpin, kita kena kenal orang. Ada ke seorang pemimpin dia tak kenal, dia jadi presiden, tiba dia tak kenal negara lain, siapa raja ni, siapa raja ni, dia je kerajaan dia, tak kenal apa orang, tak ada atas dunia. Mesti kalau dia jadi ketua, mesti dia kenal orang-orang lain. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau adalah seorang ustaz lah hak rajin, saya tak berapa nak rajin tuan-tuan, buat satu buku. Tuan-tuan hak rajin pencen yang banyak masa tak, study satu buku yang menerangkan pentadbiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan strategi pentadbiran Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni antara orang yang walaupun penduduk Madinah tak kenal orang ni, sahabat main tangkap je, gantung dekat tiang. Tapi bila Nabi masuk, Nabi melihat Sumamah bin Usal sedang dalam keadaan tengah ikat pada tiang, maka Nabi tanya, wahai sahabatku, kamu kenal tak siapa yang sedang diikat pada tiang ini? Nabi tanya para sahabat. Sahabat kata, tak tahu ya Rasulullah. Ini adalah Sumamah. Dia antara salah satu raja di tanah Arab ini. Maka lepaskanlah dia. Jadi dalam sirah ni bukanlah Nabi suruh lepaskan Sumamah saja. Orang-orang yang mengikuti Sumamah juga dilepaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi suruh layanlah tawanan ini dengan baik. Dan selepas Sumamah dilepaskan oleh Rasulullah, dilepaskan ikatan, diberikan tempat tinggal, kenderaannya dijaga dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Sumamah ni diberi susu yang terbaik, dilayan dengan baik. Kalau dia minta apa-apa, bagi kepada dia. Tuan-tuan, bila macam ni saya teringat satu video Brigade Al-Qassam tuan-tuan. Pada peperangan baru-baru ni, Brigade Al-Qassam ni telah menangkap tawanan daripada 2 orang tua. Orang Israel 2 orang tua. Jadi kalau ikutkan, kalau kita tengok mana-mana penjara bila mempenjarakan orang Islam, tak mati diseksa. Kalau tuan-tuan ingat orang Cina di Uyghur, macam mana dibuat satu penjara yang sangat besar mempenjarakan orang Islam duduk dekat situ. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tarik masyarakat Uyghur 2018, tuan-tuan tarik 2023. Sampai satu tahap orang Arab ada buat uji kaji, dia buat satu video, dia nak tengok ada tak orang Cina dekat orang Islam dekat Uyghur sekarang. Ada, tapi mereka ini disekat oleh penguasa sampai ke satu tahap puasa pun tak boleh. Ada satu tempat tu dia pergi kedai makan, dia kata hari ni puasa, dia tanya kepada orang Cina, adakah kamu berpuasa?
Orang Islam tu dengan takutnya, dia takut orang ni pengintik, dia terus ambil makanan depan dia, dia makan. Kita bagi salam pun dia nak jawab salam pun takut. Tu penguasa orang bila menangkap orang Islam macam mana. Dan begitu juga kita tengok satu video Brigade Al-Qassam ni tuan-tuan, dia tangkap 2 orang tua. Orang tua lebih kurang umur 70 ke 80 menjadi tawanan kepada tentera Brigade Al-Qassam Palestin, Gaza. Jadi bila ditangkap, dia tunjuk satu video macam mana layanan kita terhadap orang bukan Islam bila menjadi tawanan. Orang tua tersebut diberi minum air, diberi makan. Maka bila menyebabkan kesihatan orang tua tu perlukan ubat sebagainya, Brigade Al-Qassam ini telah dah panggil beberapa orang wartawan daripada Israel untuk ambil orang tua ni. Bila orang tua ni dilepaskan, seluruh Israel tu gempar buat wawancara, tanya orang tua ni apa yang tentera Palestin buat kepada dia. Jadi semua wartawan ada, mikrofon depan tu ada dekat 50 ada tuan-tuan. Macam-macam berita ada. Bila dia bercakap, orang tanya, wahai makcik, wahai nenek, selama kamu ditawan oleh Brigade Al-Qassam, apa yang dia buat? Makcik tu kata satu ucapan yang mengejutkan dunia lah. Dia kata apa? Aku makan apa yang tentera ini makan. Aku minum apa tentera ini minum. Dan kalau aku nak minta apa-apa pun, dia akan bagi kepada aku. Itu akhlak Islam tuan-tuan. Dalam sejarah Islam, tidak pernah ada tentera Islam membunuh tawanan sekiranya dia tidak menentang Islam. Kalau dia duduk dalam keadaan tak membahayakan Islam, dia akan selamat. Banyak kisah, dan ini antara salah satu kisah Sumamah bin Utsal menjadi tawanan Islam. Kalau ikutkan, orang ni nak bunuh Nabi ni. Bukan biasa-biasa orang nak bunuh Nabi. Tapi Nabi melepaskan dia. Nabi suruh melayan dengan keadaan yang sangat baik kepada Sumamah bin Utsal. Maka bila Sumamah bin Utsal dilayan dengan baik tuan-tuan, diberi makan, minum, diberi gandum yang terbaik, diberi susu, makan kenyang. Sumamah ni mari terfikir, aku ni tawanan ke datang duduk hotel? Jadi kena layan dengan sangat baik macam ni. Aku duduk hotel ke duduk jadi tawanan negara, satu negara ni kata tawanan bukan layanan macam ni. Dia tahu sebab dia raja. Kalau dia tangkap tawanan, tak bunuh ataupun diseksa. Maka bila pada hari esok Nabi lalu di hadapan Sumamah, Nabi bertanya kepada Sumamah, apa khabar kamu wahai Sumamah? Maka Sumamah menjawab, aku baik-baik sahaja. Maka Sumamah berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, jika engkau mahu membunuh aku, engkau telah membunuh seorang yang akan dibela. Jika engkau ingin membebaskan aku akan engkau bebaskan orang yang tahu berterima kasih. Dan jika kamu inginkan harta, aku akan bagi berapa banyak harta kamu minta, dengan syarat kamu lepaskan aku. Nabi kata, boleh, kamu nak lepas, kamu kena masuk Islam. Nabi ajak dia masuk Islam. Wahai Sumamah, kamu nak masuk Islam tak? Jadi dia kata, dia ulang ayat macam ni juga. Sumamah tak nak masuk Islam lagi. Maka Nabi pun beredar tinggalkan Sumamah tanpa berkata apa-apa. Rasulullah tinggalkan dia. Rasulullah datang pada hari esok lagi. Rasulullah tanya, apa khabar Sumamah? Adakah kamu nak masuk Islam hari ni? Maka Sumamah pun mengulangi kata-kata dia, wahai Muhammad, aku tak akan masuk Islam pada hari ini. Sesungguhnya kalau kamu lepaskan aku orang yang sangat tahu berterima kasih. Kamu mintalah harta banyak mana pun aku akan bagi pada kamu, wahai Muhammad. Maka Rasulullah pun tinggal lagi Sumamah. Maka pada hari ketiga Rasulullah datang. Rasulullah suruh para sahabat melepaskan Sumamah supaya dia balik ke kampung halaman dia. Maka Rasulullah pun berkata kepada Sumamah, tanya apa khabar wahai Sumamah. Sumamah mengulangi katanya lagi, suruh Rasulullah lepaskan dia. Kalau Rasulullah lepas, dia bagi harta lagi. Maka Rasulullah kata, tak apa wahai sahabatku, lepaskanlah Sumamah.
daripada menjadi tawanan kita. Maka Sumamah dilepaskan, beberapa orang sahabat dia juga dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sumamah pun bila dilepaskan, dia pun terus bergegas keluar daripada kota Madinah, dan dia berhenti dekat perigi di luar kota Madinah. Tak ada jauh lagi, dia duduk di luar Madinah, di dekat dengan perigi. Lalu dia tu pun tambaklah unta dia, tambaklah kuda dia. Maka Sumamah pun mandi pada waktu itu, dan dia tidak jadi meneruskan perjalanan. Sebaliknya dia pulang balik ke Madinah. Jadi Sumamah ni tuan-tuan, dia jadi macam pelik. Selama 3 hari, sepatutnya tawanan ni paling kurang sebulan kena tangkap. Ni 3 hari, dalam 3 hari makanan first class pula. Macam hotel 5 bintang, bagi susu, bagi roti, bagi kambing sebagainya. Sumamah ni jangan terfikir. Waktu nak balik tu dia ambil kuda dia tak lapar tuan-tuan. Orang Islam jaga dengan baik kuda dia, belai dengan baik. Maka bila dia keluar daripada kota Madinah, kepala dia dalam keadaan terfikir, ni aku jadi tawanan ke? Aku jadi seorang yang dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang Nabi tunjuk selama 3 hari ni menyebabkan berlega dalam kepala Sumamah, aku ini perlu masuk Islam. Maka bila dia keluar daripada Madinah, dia mandi dan dia masuk kembali ke Madinah. Terus Sumamah ini menuju ke masjid dengan disaksikan oleh beberapa orang sahabat Rasulullah yang ada dekat situ. Sumamah melafazkan 2 kalimah syahadah dengan lancar dan yakin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sudah Islamlah seorang raja dan daripada Yamamah yang bernama Sumamah bin Utsal. Maka Islamlah Sumamah tuan-tuan. Maka Sumamah pun pergilah berjumpa dengan Rasulullah. Sumamah kata, wahai Rasulullah, demi Allah, dulu tak ada wajah yang aku benci, melainkan bila aku tengok muka kamu, aku rasa nak bunuh kamu. Tapi sekarang wajah kamulah yang paling aku cintai. Wahai Rasulullah, dulu tak ada agama yang paling aku benci melainkan agama Islam yang kamu bawa. Tetapi bila aku masuk Islam, agama inilah yang paling aku sayang. Dulu negeri inilah, negeri Madinah inilah yang paling aku benci, paling aku tak nak duduk. Tapi sekarang negeri ini, disebabkan ada kamu, maka aku sangat cinta dengan negeri ini. Maka Sumamah berkata lagi, dahulu ya Rasulullah, waktu aku dalam keadaan kafir, aku telah membunuh para sahabat kamu. Ketika mereka datang ke Yamamah, aku telah bunuh mereka. Maka ya Rasulullah, apa yang harus aku buat? Maka Rasulullah kata, tiada celaan bagi kamu wahai Sumamah, sesungguhnya Islam telah menghapuskan segala dosa-dosa yang kamu lakukan sebelum ini. Maka Rasulullah mengkhabarkan berita gembira dengan ganjaran yang disediakan oleh Allah kerana keislamannya. Jadi Sumamah ni sangat gembira tuan-tuan. Rasulullah kata dosa dia bunuh sahabat sebelum ini telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menyebabkan dia rasa gembira itu. Maka Sumamah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya niat aku sebelum ditangkap oleh para sahabat kamu ini, aku nak buat umrah. Jadi apa yang harus aku lakukan? Jadi Rasulullah kata, kamu tetap kena pergi buat umrah. Kerana niat kamu nak buat umrah, kamu teruskanlah perjalanan kamu. Maka bila dia masuk Islam, dia terus ke Mekah dalam keadaan Islam, pergi buat umrah, dan Nabi telah mengajarkan manasik umrah, iaitu kalimah yang kita baca tu, yakni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Jadi kalimah ni siapa yang baca mula-mula? Adalah Sumamah bin Utsal. Dialah orang pertama yang Nabi ajar membaca kalimah labbaik Allahumma labbaik. Yang kita duk baca semua ni, inilah orang yang diajarkan oleh Nabi, orang yang pertama membacakan kalimah labbaik Allahumma labbaik. Okey, Sumamah merupakan orang Islam pertama di dunia yang memasuki Mekah dengan mengucapkan talbiyah. Bila dia masuk ke Mekah, pada waktu itu orang ingat Sumamah ni masih lagi kafir, masih lagi sembah bahala. Tiba-tiba pada waktu tawaf, Sumamah melangkan kalimah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, menyebabkan beberapa orang yang duduk di Kaabah tu dengar. Ini adalah kalimah yang diajarkan oleh Muhammad. Ini adalah kalimah seperti mana yang diajarkan oleh Muhammad.
maka kita pukul dia. Maka berapa orang, dalam 4-5 orang kafir Quraisy ni pergi rebahkan Sumamah bin Usal. Maka ramai-ramai nak pijak Sumamah bin Usal. Dan pada waktu masyarakat nak pukul dia ni, tiba-tiba datang seorang pemimpin Arab Quraisy menghalang mereka. Sebab apa ni kita nak cerita hari ni? Menghalang mereka daripada memukul Sumamah bin Usal sebab apa? Bila seorang Arab Quraisy yang pemimpin ni pergi depan orang nak pukul dia, tolak kiri kanan, jangan pukul orang ini. Kamu kenal tak siapa ni? Ini adalah seorang raja tanah Arab, Sumamah bin Usal. Kalau kamu pukul dia, nescaya tanah Mekah ini, kota Mekah ini semesti tidak ada gandum walau setitik pun. Maksudnya tuan-tuan, tempat Sumamah ini adalah tempat import gandum ke kota Mekah. Jadi kalau orang pukul dia, nescaya gandum ini tidak akan dihantar ke kota Mekah, dan kota Mekah gandum akan jadi mahal dan akan jadi limited dan mungkin akan kebuluran. Jadi maka bila Sumamah nak kena pukul, maka orang Quraisy pun bila dengar je orang tu kata ni adalah raja daripada Yamamah, maka orang Quraisy pun tiba-tiba tukar nada, daripada nak pukul jadi lembut. Dia tanya, wahai Sumamah, apa yang terjadi kepada kamu ni? Dulu kamu seorang raja yang menyembah berhala, mengikut ajaran nenek moyang kita. Kenapa hari ini kamu telah mengikut ajaran Muhammad? Apa yang telah terjadi kepada kamu? Maka Sumamah menjawab, aku tidak meninggalkan ajaran nenek moyang kita, tetapi aku hanya mengikuti agama yang paling baik. Dia kata, aku mengikuti agama Muhammad. Aku bersumpah demi Tuhan yang memiliki Kaabah ini, sesungguhnya kalian tidak akan pernah menerima bijirin daripada kulitnya atau makanan lainnya daripada Yamamah setelah kepulanganku hingga kalian mengikuti agama Muhammad. Jadi Sumamah ni bila dia nak kena pukul, bila orang Quraisy tanya dia kenapa kamu masuk Islam, Sumamah kata, aku ni ikut agama Muhammad kerana agama Muhammad paling baik sekarang aku nampak. Dan sesungguhnya sekiranya aku balik ke negeri aku, ke tempat aku, nescaya satu bijirin gandum pun tidak akan sampai ke kota Mekah. Jadi berlakulah bila dia selesai melaksanakan umrah, maka dia balik ke tempat dia Al-Yamamah. Maka betul lah bila dia balik, dia bagi arahan kepada pembesar dia, bagi arahan kepada menteri kewangan dia, beri arahan kepada menteri makanan dia sebagainya. Dia kata jangan hantar makanan ke kota Mekah, jangan hantar bijirin ke kota Mekah. Apa yang berlaku tuan-tuan dekat kota Mekah pada waktu tu? Berlakulah satu harga bijirin gandum yang sangat mahal. Stok gandum tak cukup. Sebab apa tahu? Gandum bukan macam kita makan roti canai je pagi, malam pun tak makan dah. Kalau hak jenis minat dia makan. Tapi orang Arab ni, bijirin ni adalah merupakan makanan ruji dia. Makanan setiap hari yang dia makan, 3 kali sehari, 4 kali sehari makan roti lah. Jadi menyebabkan makanan tu cepat habis. Jadi bila orang kota Mekah ni tak dapat bijirin, maka apa yang orang Mekah buat? Pembesar Arab Quraisy ni yang kafir ni, maka dia tulis surat dengan malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis surat. Dia baca, dia tulis surat. Macam mana dia tulis surat? Dia kata, sesungguhnya semasa kami bersamamu, engkau seorang yang menghubungkan silaturahim dan menyeru kepadanya, akan tetapi sekarang engkau telah memutuskan silaturahim kami. Engkau telah membunuh bapa-bapa kami dengan pedang. Engkau telah membunuh anak-anak kami dengan kelaparan. Sesungguhnya Sumamah bin Usal telah membuat sekatan kemakanan kepada kami dan itu menyusahkan kami. Jika engkau boleh tulis surat kepada Sumamah, maka bagi tahu kepada dia untuk memenuhi keperluan kami. Jadi Arab Quraisy ni tuan-tuan, bila kena sekat gandum, tak ada makanan, dia sanggup tulis surat kepada Muhammad. Nabi Muhammad, dia tulis surat kepada Nabi Muhammad untuk Sumamah jangan sekat bijirin sampai ke kota Mekah. Dengan alasan dikata bila orang Islam berperang dengan orang kafir musyrikin, orang Islam dah banyak dah bunuh ayah-ayah kepada budak-budak di kota Mekah. Dan takkanlah orang Islam nak bagi anak-anak dekat kota Mekah lapar lagi.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat sirah Nabi, Nabi Muhammad ni pada dekat Mekah dulu, pada waktu awal penyebaran agama Islam, 3 tahun Nabi diboikot. Bukan setakat Nabi sahaja, seluruh keluarga Nabi. Abdul Muttalib ini diboikot oleh kafir musyrikin Mekah, tak boleh membeli apa-apa barangan di Mekah. 3 tahun tuan-tuan. Kalau Nabi nak balas dendam ni, Nabi koyak je surat ni. Tetapi akhirnya Nabi pun mengirimkan surat kepada Sumamah agar menghantar gandum kepada kota Mekah. Maka Nabi pun menghantarlah Sumamah pun menghantarlah gandum ke kota Mekah dan memenuhi keperluan keperluan masyarakat kota Mekah pada waktu tersebut. Dan seterusnya tuan-tuan, kita masuk bab yang terakhir, iaitu bab yang mana Sumamah ini bertemu dengan Musallamatul Kazzab. Dia antara orang yang menjadi tentera yang menentang Musallamatul Kazzab. Sepanjang hidupnya Sumamah taat menunaikan agamanya dan menjaga perjanjian dengan nabinya. Apabila Rasulullah wafat, sebahagian orang Arab keluar daripada Islam secara beramai-ramai mahupun bersendirian. Musallamatul Kazzab pula mengajak kaumnya daripada kalangan Bani Hanifah beriman kepadanya. Sumamah berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah ajakan yang sesat itu demi Allah. Sesungguhnya dia, yakni Musallamatul Kazzab, adalah kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagi sesiapa yang mengikutinya. Juga ujian bagi sesiapa yang tidak mengikutinya." Jadi, bila lahirnya Nabi palsu dalam kalangan kaum dia, raja ni, Sumamah ni pun serulah orang dia, "Wahai rakyat aku, janganlah kamu ikut Nabi palsu ini. Nabi palsu ni kalau kamu ikut, maka nerakalah tempat kamu. Binasalah hidup kamu kalau kamu ikut Nabi palsu ini." Maka Sumamah kata lagi, "Wahai Bani Hanifah, sesungguhnya tidak ada 2 orang Nabi dalam satu waktu. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, tiada Nabi setelahnya dan tiada Nabi lain bersama." Tuan-tuan, kalau kita tengok sirah, sebenarnya Nabi palsu ni, waktu Nabi Muhammad hidup pun, Musallamatul Kazzab ni dia dah cuba untuk jadi Nabi. Macam mana tuan-tuan? Dia dah hantar surat. Dia tulis surat kepada Nabi Muhammad. Dia kata, "Wahai Muhammad, kamu jadilah Nabi di separuh bumi dan biarkan aku jadi Nabi separuh bumi." Dia suruh bagi dengan Nabi Muhammad. Aku jadi separuh, kau jadi separuh. Jadi Rasul atas dunia ni. Maka Nabi tak sempat menguruskan Musallamatul Kazzab. Maka pada zaman pemerintahan Abu Bakar, barulah dibunuh Musallamatul Kazzab. Ada satu ayat selepas dia bagi tahu macam tu, dia baca satu ayat yang bermaksud Al-Quran ini turun daripada Allah yang Maha Kuasa, yang mengampunkan dosa, yang menerima taubat, yang amat berat azabnya, yang melimpah-limpah kurnianya, tiada Tuhan melainkan Dia, kepadanya lah tempat kembali. Jadi dia bagi khutbah kepada masyarakat dia. Maka dia kata, bila dia baca ayat ni, surah Hamim tuan-tuan, surah Al-Ghafir, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim. Jadi dia baca ayat Quran, maka dibandingkan, "Wahai umatku, wahai rakyat aku, cuba kamu bandingkan dengan surah yang ditulis oleh Musallamatul Kazzab. Cuba kamu bezakan. Surah yang ditulis oleh Musallamatul Kazzab adalah ya difda naqaima taniqaina la syaraba tamna'in walal ma'atu kaddarin. Apa yang ditulis oleh Musallamatul Kazzab? Wahai katak, menguatlah sebising mana pun, namun kau tak akan dapat menghalang air diminum dan tak dapat pula mengeruhkan air. Ini adalah antara surah yang ditulis oleh Nabi palsu. Bagaimana saya dah cerita sebelum ni, kelakarnya Nabi palsu ni tuan-tuan, walaupun kelakar berpuluh ribu orang ikut pada waktu tersebut. Kelakar dia, walaupun kalau orang tu tak tumbuh rambut, dia kata dia dapat menumbuhkan rambut, dia ludah atas kepala orang tersebut, maka orang tu sampai akhir hayat tak tumbuh rambut. Dia tengok Nabi keluar jari, kita tengok pada peperangan, air tak cukup, Nabi celup jari Nabi dalam air, maka keluar di celah-celah jari Nabi air. Jadi Sumamah kata, aku ada juga
ada mukjizat seperti mana Muhammad. Jadi dia celuk jari dia dalam telaga, satu telaga yang kurang air. Maka selepas itu apa terjadi pada telaga tersebut? Kering sampai hari kiamat telaga tersebut. Tapi walaupun macam ni tuan-tuan, disebut dalam peperangan Al-Yamamah lebih kurang 60 hingga 80 ribu tentera Nabi palsu ini, orang yang murtad dan orang yang mengikut Nabi palsu tuan-tuan. Apa yang saya nak relatekan ataupun kita nak kaitkan dengan sekarang tuan-tuan, bila ada seorang raja yang menjadi pemegang ekonomi ataupun pegang satu ekonomi, maka bila dia sekat menyebabkan orang bukan Islam akan tertunduk. Pernah terjadi juga tuan-tuan waktu berperang Palestin dengan Israel. Raja Arab Saudi sebelum ni, bukan raja yang sekarang lah, raja sebelum ni, Raja Arab Saudi bila berperang je Israel dengan Palestin, dia telah menyekat minyak daripada pergi ke Amerika. Bila dia sekat, dia menggunakan kekuatan ekonomi, dia sekat minyak daripada pergi ke negara orang barat, negara orang putih, menyebabkan orang putih itu terpaksa akur dengan dengan tak adanya sumber minyak pada waktu itu, menyebabkan minyak pada waktu itu naik dengan harga yang sangat mahal dekat Amerika, menyebabkan dia orang terpaksa berjumpa dengan Raja Arab Saudi pada waktu tersebut. Dan ada satu kalimah yang keluar daripada Raja Arab Saudi pada waktu itu. Dia kata, sesungguhnya kalau kamu tak bagi apa-apa pada kami pun kami boleh hidup dengan susu, dengan kurma. Tetapi aku tak bagi minyak, kamu dah tak boleh hidup dah. Maka undurkanlah tentera kamu daripada Palestin. Maka berlakulah genjatan senjata, tak berperang pada waktu itu. Dan kita tengok sekarang orang Islam tak ada orang yang berkuasa nak menyekat perkara tersebut. Nah, sama-sama kita mogoklah macam mana pun dia tak heran, dia bom lagi. Semalam hari ni dah berlaku genjatan senjata. Nah, di Palestin selama 4 hari. Sebelum genjatan senjata ni tuan-tuan, dia bom seperti mana 4 hari cara bom. Sebelum berlaku genjatan senjata, dia bom sebagaimana 4 hari cara bom. Maksudnya, macam mana dia bom selama 4 hari, dia jadikan benda tu dalam masa 1 hari. Dan menyebabkan separuh daripada yang meninggal, lebih kurang 14,000 sekarang, adalah kalangan kanak-kanak tuan-tuan. Anak-anak kita yang berlari sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan, dalam keadaan kita duduk di masjid sebagainya, jangan lupa untuk kita doa kepada saudara kita. Jangan rasa lemau untuk berdoa. Kena berdoa sama. Sebab tu je kita boleh buat sekarang. Boleh berdoa, dan kalau tuan-tuan ada duit, boleh bagi kepada saudara-saudara kita di Palestin. Dan ulama dunia telah mengeluarkan fatwa, sekiranya orang Islam pergi ke Palestin melakukan perubatan doktor pergi ke Palestin, ataupun orang Islam melakukan kemanusiaan, pergi hantar bantuan ke Palestin, tiba-tiba kena bom, maka syahidlah dia di Palestin. Dan siapa orang Islam pergi mengangkat senjata dekat sana pun dah menjadi syahid sekarang ni. Dah dikeluarkan fatwa, dan antara fatwa dikeluarkan oleh ulama dunia adalah zakat yang paling terbaik ataupun yang paling paling diperlukan sekarang adalah zakat diberikan kepada rakyat Palestin. Ini ulama dunia telah mengeluarkan satu perbincangan, satu fatwa yang mengatakan semua zakat-zakat, kalau ada kita nak keluarkan zakat harta, berilah kepada NGO yang mana yang dipercayai untuk bagi bantuan dekat saudara-saudara kita dekat sana. Sampai satu tahap ni tuan-tuan, bila saudara kita ngebom, isu boikot ni tuan-tuan, dekat Rusia tu, McDonald lah, sebut McDonald, orang kita ni bila sebut McDonald tak boleh boikot McDonald. Sebab apa? Boikot McDonald ni orang Islam kerja dekat situ macam mana. Kita orang Islam berperang ni sebulan baru tuan-tuan. Dengan untung dia tu sebelum-sebelum ni banyak mana dah, takkan tak boleh bayar gaji. Tiba-tiba dengan sebulan kita boikot ni terus nak pecat pekerja OKU, pekerja orang Islam. Inilah cara kapitalis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat peperangan di Rusia, bila Rusia serang Ukraine, Israel ni telah tarik semua jenama-jenama produk dia. Dia tarik McD, dia tarik semua sabun-sabun, jenama sabun, dia tarik semua produk-produk dia. Tarik, jangan bagi ada dekat Rusia. Kalau dia rasa rugi, dia tak tarik tuan-tuan.
Tapi cara dia ni memang kapitalis, memang macam ni tuan-tuan. Dia menggunakan kita sebagai orang yang di bawah ini melahirkan rasa kesian, melahirkan rasa janganlah boikot. Macam mana orang Islam nak cari kerja. Kalau dia ni syarikat yang baik, dia akan tetap bayar gaji pekerja dia. Gitu. Dia nak bagi kita rasa kesian, rasa ni. Teruskan tuan-tuan, boikot barangan-barangan yang tuan-tuan rasa kita boleh boikot belian mereka, kita boikot lah tuan-tuan. Semoga usaha ini Allah lihat usaha kita sebagai satu usaha nak pulihkan ataupun nak menjaga jiwa saudara kita dekat sana. Itulah usaha kita boleh buat tuan-tuan. Nak pergi berperang tak gerak tuan-tuan. Padang kita perang dengan kecil manis sini. Maka ubat kecil manis, maka ubat darah tinggi. Jadi sini kita doalah banyak-banyak kepada Palestin dan kita bagilah sumbangan sebanyak mungkin dan kita boikotlah apa-apa produk daripada Israel yang mana kita boleh boikot. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu usaha yang nak menolong umat ataupun saudara kita dekat sana. Jadi ada usaha ni, maka kalau kita mati kelak, kalau Allah tanya, wahai hamba Allah, wahai Abdullah, mana usaha kamu nak menolong saudara kamu dekat sana? Kita boleh jawab, ya Allah, aku telah melakukan apa yang aku mampu. Aku telah berdoa, aku telah membelanjakan, menginfakkan harta aku. Aku telah melakukan boikot, nak mengelakkan daripada mereka terus menyerang saudara aku di sana. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itu saja daripada saya. Mudah-mudahan apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang daripada saya sendiri. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan rahmat dan berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengingati ilmu ini dan kita sampaikan kepada saudara mara kita yang tidak dapat hadir di sini, insya-Allah. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.